Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan-tuan Imam Masjid Ismail Petra, muslimin dan juga muslimat para jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana bermula daripada pertengahan bulan 3 sampai ke saat ini kita masih lagi dalam suasana PKP, sehingga keadaan kita berubah. Banyak benda-benda baru yang terpaksa dihadapi. Masjid-masjid ditutup, dan kata seorang pendakwah, Corona telah berjaya melakukan banyak perkara yang tak mampu dibuat oleh manusia biasa. Di antaranya bila Corona mari, kelak judi tutup, tempat-tempat orang minum arak tutup, rumah pelacuran tutup. Ada orang kata dia masjid tutup juga. Kata masjid tutup tu Allah nak peringat, oleh kerana mu tak berjual sungguh-sungguh siapa peringkat, Corona mari baru boleh tutup tempat maksiat. Jadi denda dia kena sekali dengan kita tutup masjid. Buka masjid pula terpaksa pula dengan saf yang berjauhan, dia panggil saf di zaman Corona. Ini tidak berlaku dalam sejarah dunia hari ini, sebab Corona ni baru mari. Dan di antara yang berat lagi ujian kita je, haji pun tidak dihantar rombongan pada tahun ini kerana Corona. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak sedut memikir ke Corona banyak-banyak. Yang penting kita kata di para ulama, di antaranya Ibnu Rajab, dia kata kalau kamu tak dapat wukuf di Arafah, kamu wukuflah di hududullah. Kita wukuf setakat sempadan Allah Ta'ala buat. Hak ni haram, hak ni halal, berhenti situ, pergi wukuf setakat tu. Kalau kamu tak mampu bermalam di Muzdalifah, kamu bermalamlah di rumah kamu dengan bertahajud dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu tak mampu nak lontar jamrah di Mina kerana haji tak boleh nak pergi, kamu lontarlah segala kehendak nafsu yang tidak baik daripada diri kamu. Ini dia panggil bahasa motivasi yang menggerakkan perasaan kita jangan lemah. Maka para jemaah sekalian, alhamdulillah, tak berapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan suatu musim yang besar. Tapi fenomena sambutan ini tidak berlaku secara meluas di tempat kita. Kerana itu ana namakan fenomena menyambut musim awal Zulhijjah ni sebagai satu new normal, norma baru dalam masyarakat kita. Kerana itu ana tulis sebuah risalah, tajuk dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Tujuan kitanya nak memperkenalkan kepada masyarakat bahawa dalam hidup kita ni ada musim-musim yang kita duduk dalam suasana apa, PKP ke, dalam suasana Covid ke, dalam suasana apa, ibadat kepada Allah SWT tidak boleh diputus. Sebagaimana kata pendakwah, pintu masjid telah dibuka, tapi kalau pintu hati tertutup, tak sampai juga ke masjid. Belum tutup, belum buka dulu, macam-macamnya tulis di Facebook, rindu ke masjid. Kita duk ingat kau pagi Jumaat pertama majlis agama benar buka masjid, huish, mata semaya Jumaat dah. Dengan jarak macam ni patutnya 2 kali kandal. Hak tula juga mari, hak biasa mari dah juga mari. Allah, kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala uji kita dengan Corona, dan kita minta Allah Ta'ala jangan lebih daripada itu. Walaupun ada di kalangan masyarakat yang belum dapat kesedaran
untuk memenuhkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Baiklah muslimin dan muslimat, kita mengatakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita besar. Musim kebajikan sentiasa terbuka. Bagi bulan Ramadan kita duk kejar 10 akhir Ramadan. Kenapa? Kerana di sana terdapat Lailatul Qadar. Mari 10 awal Zulhijjah kita juga kena kejar kerana di sana terdapatnya Yaum Arafah, hari Arafah. Yang tu malam, yang ni hari. Dia tak berlawan dua tu. Macam orang tanya, mana besar Lailatul malam Ramadan? Tak, itu malam. Allah kata Lailatul Qadri malam. Yang ni ayam, hari. Tengok dalam risalah kita tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin, tidak ada mana-mana hari. Artinya yang kita akan sambut ini musim ni hari, yang dah lepas baru ni malam. Walaupun kita tak boleh berkumpul di masjid, tapi tuan-tuan boleh berkumpul di rumah masing-masing. Kalau kita tak boleh bermabit di Muzdalifah, kita bermabit dengan Allah Azza wa Jalla, bangun bertahajud. Itulah yang disebut oleh para ulama Islam. Maka medan, ruang untuk kita merebut kebajikan tu banyak, dan orang panggil lapangan menerima rahmat Allah SWT itu luas. InsyaAllah dalam tazkirah ringkas saya ni, kita akan sebut beberapa isu tentang 10 awal Zulhijjah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Disebut dengan nama, di antara ciri-ciri, tuan-tuan boleh tanda, ciri-ciri khususiyah, keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah Allah Ta'ala limpahkan kepada kita nafahatin wa barakat, limpahan rahmat dan keberkatan daripada Allah, untuk kita rebut peluang ini bagi mengangkat darjat kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala beri kepada kita kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti, insya-Allah. Di antara yang disebut sangat-sangat, tuan-tuan tengok dalam risalah tu ada, iaitu 10 hari terawal pada bulan Zulhijjah. Kan? Allah SWT sebut dalam surah Wal Fajri, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar dan malam yang 10. Kata Al-Imam Ibn Katsir, yang 10 di sini maksudnya 10 malam yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Demikianlah tafsir Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, ulama umat ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menafsirkan bahawa walayalin ash ay layal, malam 10 awal Zulhijjah, mana yang kita naknya siang pada harinya. Kata Nabi sallallahu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Maksud dia, tidak ada hari yang kita melakukan amal soleh padanya lebih dikasihi oleh Allah selain daripada hari-hari 10 ini. Bila dengar cerita macam ni, sahabat tolong tanya bagi pihak kita. Kita tak jumpa dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sahabat tanya. Para sahabat bertanya, walaupun berjihad di jalan Allah, qala sallallahu alaihi wasallam, walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad membawa diri serta hartanya dan tidak kembali lagi selepas itu. Dia pergi dengan nyawanya, dengan hartanya, semuanya fi sabilillah. Orang tu yang kita tak boleh lawan. Maknanya kita berlawan dalam musim khairat ini. InsyaAllah kita akan senaraikan senarai pendek amalan-amalan yang patut kita buat untuk mengejar kebajikan yang ada ini.
Maka dalam hadis lain, hadis itu dikeluar oleh Bukhari dan juga dikeluar oleh imam lain dalam Imam Ahmad dan Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'alul khaira dahrakum." Lakukanlah kebaikan sepanjang hidup kamu. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Kamu bukalah, letaklah diri kamu untuk menerima nafahat, limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi. Allah Ta'ala limpahkan, curahkan rahmatnya, yusibu biha man yasha min ibadihi. Allah anugerahkan kepada mana-mana hamba yang dikehendakinya. Wasallallahu an yastura auratikum. Mintalah dengan Allah supaya Allah Ta'ala tutupkan aurat kita. Wa an yu'ammina rawatikum. Allah Ta'ala amankan ketakutan kamu. Kita ni dua ya. Aurat tu sama ada aurat sungguh, seperti kita kata aurat laki-laki, aurat wanita. Aurat dengan makna kelemahan kita. Kita minta Allah sembunyikan kelemahan kita. Allah tutupkan kesalahan kita di atas dunia. Sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, ketika seorang hamba Allah dibentangkan surah amalannya di akhirat, dibaca depan Allah Azza wa Jalla, orang ni menggigil. Hak dia baca tu semuanya dosa kecil. Dia kata, mana dosa besar? Kalau buka dosa besar ni, malu pada depan orang ramai. Tiba-tiba habis. Malaikat kata, setakat tu laporan kamu. Dia kata, mana lagi? Aku banyak lagi rekod ni, tak ada pun dalam senarai ni. Malaikat bagi tahu, satarallahu alaikum fid dunya. Allah Ta'ala sembunyikan kesalahan kamu dunia, dan dia maafkan kesalahan itu di akhirat. Allahu Akbar. Hadhi rahmat. Inilah limpah kurnia Allah yang kita duduk cari, yang kita duduk berusaha untuk mendapatnya pagi, petang, siang, malam. Dosa-dosa kita yang lepas dengan sebab kita bertaubat, dengan sebab kita beristighfar, Allah sembunyikan dosa itu di akhirat nanti, insya-Allah. Tapi jangan pandai-pandai pula. Setengah orang ni dia berdosa, tak ada orang tahu pun, dia pula nak tunjuk saya dulu waktu muda, cerita zina pun ada, minum arak pun ada, katok. Sembunyikanlah. Biarlah orang tak kata bahasa kedebel pun tak apa. Tak usah duduk kedebel lah. Tak. Kita cerita tu nak cerita kita ni kedebel ya, tak ada kilai. Tak payah kita kedebel di atas dunia. Biar kita selamat di akhirat, insya-Allah. Para jemaah sekalian, umur kita ni pendek. Nak banding dengan Nabi Nuh, dakwah dia saja alfasanatin illa khamsina aman, 950 tahun dia berdakwah. Berapa umur dia? 1000 tahun kan? Umat-umat dulu semuanya panjang umur, masya-Allah tabarakallah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ni di antara 60 sampai 70. Tak ramai yang lebih daripada itu. Ada tapi tidak ramai, tidak menjadi majoriti. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka bagaimana umat yang pendek umurnya ini, tetapi di akhirat esok ke depan laju. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni orang terakhir keluar ke dunia, tetapi as-sabiqun orang yang terawal pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dalam bahasa kita hari ni dia panggil VIP. Orang VIP ni mari lambat, keluar cepat kan. Kita di akhirat esok begitulah suasana. Kita keluar ke dunia yang lambat, umur pula pendek. Ada orang-orang dulu pakai baju rantai saja, sebagaimana sebut dalam asar, pakai baju besi saja 80 tahun baju besi. Kita 80 tahun mati lama dah contohnya. Macam mana kita nak lawan dengan mereka? Maka di sinilah para ulama mengatakan, tanda tuan-tuan, di antara limpahan rahmat Allah kepada kita, Allah Ta'ala beri pahalanya banyak, ma'aqillatil amal, amalannya sikit, pahalanya banyak. Masya Allah tabarakallah. Nabi kita buat bandingan dalam hadis Bukhari daripada Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalukum wa masalu ahli kitabaini. Bandingnya kamu tu nak banding dengan ahli kitab dulu, Yahudi dengan Nasara, seperti seorang upah orang kerja.
Siapa dia kerja aku daripada pagi sampai ke tengah hari, dia boleh speko. Contohnya kita kata boleh speko ke boleh kilo mah ke apa. Yahudi pun ambil. Siapa ke tengah hari berhenti. Mari pula Nasara sambung tengah hari sampai ke petang. Nasara berhenti. Mari kita ambil daripada asar sampai ke maghrib. Tapi kita dapat 2 ganjaran. Kata Nabi, fa antum hum. Orang tanya, ya Rasulullah, macam mana kita amal sikit boleh pahala banyak? Maka ketika itu Allah Ta'ala berfirman, fadzalika fadli utituhu man asya. Itulah limpah kurnia yang aku beri kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi kita jangan duduk takwil, yang pentingnya kita cuba usahakan. Maka di antara limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada kita, pada bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. Berapa pahala? Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dia kata tak puas hati Lailatul Qadar tahun ni tak pergi masjid. Siapa dia kata tak puas hati? Waktu di rumah baca Quran ke tidak? Baca. Tahajud, bangun, kan? Sama ya, kita boleh pahala. Cuma kita tak boleh pergi masjid kerana maslahah keselamatan, kesihatan. Kita kata kita taat kepada ulil amri, tidak menjadi masalah. Dan niat kita nak pergi, kata di para ulama, siapa dia berniat betul-betul nak mati syahid, pada dia mati atas tika dia, ballaghahullahu manazil syuhada, Allah Ta'ala akan sampaikan pahala dia mati syahid walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Berapa ramai orang yang mendapat darjat yang tinggi dengan sebab niat dia yang baik. Kita niat nak pergi masjid, tak dapat pergi, berasa sedih, tak ada pergi. Tapi kita qada di rumah kita dengan baca Qurannya, dengan kita tahajudnya, dengan kita tazkirah. Tahun ni pula kita jadi imam entrim, dia panggil. Kan bahasa baru-baru ni dia orang dengar kalimah entrim. Sudah jadi imam entrim, maknanya imam sementara. Lepas tu mari masjid jadi makmum semula. Ada hak jadi tu imam tarawih. Imam tarawih ni. Mana ada sejarah dunia nak jadi imam tarawih. Kalau tidak dia tunggu Pak Arab mari sini dah. Imam Maya Gaya sekali dengan tokak. Masya Allah, tabarakallah, mana lezat. Awi tokak macam-macam tu. Rabuk kahok kail lasir, cabut pada belakang pasal nak jadi tu imam. Kita katakan dengan niat kita nak pergi, Allah Ta'ala bagi pada kita, kita buat sungguh dan kita niat, insya-Allah pahala itu tinggi darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka itu di antara kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kemudian jangan kita lupa, bila mari dalam 10 terawal Zulhijjah ini, yang kita sebut tadi, Nabi kata apa? Ma min ayyamin, tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah kita beribadat padanya lebih daripada hari 10. Sebab apa dari hari 10? Kerana dalam hari 10 ni terdapat suatu ibadat yang besar, nama dia berpuasa pada hari Arafah. Kena ingat, puasa hari Arafah ni, bila hari Arafah? Bila hari Arafah? 9 Zulhijjah. Kena ingat. Sebab tahun ni tak ada ukuh ni. Orang Malaysia, kalau tidak kita ingatlah TV live daripada Arafah dah. Pegawai tabung haji ada. Orang ni pakak duk tunjuk baca khutbah di Arafah. Kita berasa geram lagi. Tapi tahun ni tidak ada. Ada orang Arab, katanya Arab Saudi akan buka tahun ni 10,000 je boleh pergi haji. Kita Malaysia 40,000 dah. Dia 10,000. Seluruh Arab Saudi itu 10,000 je boleh pergi haji kerana nak jaga keselamatan. Tuan-tuan yang rasa pelik, dalam sejarah dunia ini, mengikut ahli sejarah Mekah kata, sudah berlaku 40 kali haji ditangguhkan. Maknanya kalau tahun ni 1441 ni, kita sudah naik 41 kali haji tidak dilaksanakan. Baik. Bila mari hari Arafah nanti, tuan-tuan tanda betul-betul hari Arafah. Tahun ni hari Arafah ni jatuh ke hari apa ni? Itu tengok kalender. Kita pacak hari selalu baru kemat. Hari Arafah yang penting hari 9 Zulhijjah. Bila mari hari Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa sunat pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan dia 2 tahun yang lepas, yang kemudian.
2 tahun sehari puasa. Mana kita puasa sekitar 12 ke 13 jam, dia punya pahala yang begitu gandaan yang besar, iaitulah as-sanatul lati qablahu wa ba'da. Besar ke tidak pahala? Ingatlah tuan-tuan. Ahli-ahli atau kuasa masjid kita bersemangat kan, buat program memperingatkan masyarakat jangan buat kenduri pada hari Arafah. Itu apa nak kita. Ana sekali ada satu kuliah di masjid di surau, kita pakat siap dah, pakat puasa belaka, setuju. Balik hok mari luar kawasan, nya sembelih kambing hari tu. Pakat duk tengok kita, kata pergi jangan makan, pergi saja. Balik-balik mari dia kata, ustaz, 5 orang kau tak makan hak lain tu gak makan bismillah dah. Kita puasa tahun rupiah lah. Sedap dia. Ingat ke dia boleh berunding dengan malaikat maut. Tahun rupiah tak mati lagi. Masya-Allah tabarak. Pasal itulah kita ni jangan cuba menggoda orang. Kalau goda ke bah. Kan. Ala fil fitnati saqatu. Allah kata, ingat bila mari ujian ada yang jatuh. Jangan uji. Jangan menguji orang. Kita nak cek iman orang ni. Yang ada iman main kepala kambing ke bah. Kan. Kita puasa pada hari Arafah. Jadi kalau nak baik, dia kata khilaf tu ustaz tu. Ada ustaz kata hari Arafah Malaysia. Mari tanya ustaz lain pula, dia kata mana ada hari Arafah Malaysia, Arafah Mekah. Kebetulan Mekah dengan Malaysia beza hari sehari. Nah, dia wukuf esok, kita wukuf sini. Nak puasa hak mana? Jadi anak kata kita puasa 2 hari lah Senin. Kita puasa pada hari sebelumnya, puasa hari kita sini, insya-Allah confirm. Kalau kata ikut Mekah pun jadi, ikut sini pun jadi, lepas belaka dua-dua. Nak dapat pahala sanatain 2 tahun ni bukannya senang. Kita cuba puasa. Kata kemudian Nabi sebut dalam hadis yang sama, hadis Muslim, berpuasa pada hari Ashura diberi pahala setahun puasa. Pahala Arafah 2 tahun. Maknanya kata Imam Ibn Hajar, hadis ini zahir menunjukkan bahawa hari Arafah itu lebih besar daripada hari Ashura, dan dia termasuk dalam khususiyatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kelebihan yang Allah Taala beri pada kita. Lebih. Allahu akbar. Jadi kemudian di antara yang Allah Taala beri kepada kita ni mari kemudian keluar cepat. Ada seorang pendakwah dia buat bandingan. Kadang-kadang kita pun tak nampak, tapi bila orang buat bandingan nampak cerah. Dia kata makanan kita ni, kita letak dalam pinggir atau dalam talam, dalam bekas comel-comel buffet. Hak mari dulu, hak kita cebok dulu, duduk bawah ke duduk atas? Duduk bawah. Betul tak? Hak kita cedok kemudian tu duduk atas. Waktu nak makan, orang ambil di bawah dulu ke atas dulu. Dia buat bandingan. Laisa kamitsli syai. Kita tak nak banding dengan hikmah Allah Taala buat. Cuma dia kata bandingannya, Nabi kata kita ni kemudian mari, tapi keluar awal di akhirat kita banding macam makannya kita lah. Hak hidayah kemudian tu lah hak makan dulu. Allahu akbar. Baik, maka kita pergi kepada limpah kurnia Allah Taala yang sangat besar, iaitulah 10 hari Zulhijjah ini yang perlu kita kena ambil. Maka yang pertama saya tengok dalam kertas, wal fajri wa layalin ashrin, Allah Taala bersumpah demi waktu fajar dan malam-malam 10. Ibnu Abbas kata apa? 10 awal Zulhijjah. Kata di para ulama, iza aqsamallahu bi syai'in, bila Allah Taala bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan besarnya perkara itu. Allah Ta'ala dia boleh bersumpah dengan apa benda yang dia nak. Dia boleh bersumpah dengan matahari, dengan bintang, dengan makhluk-makhluk dia, tak ada masalah. Semua hak dia berlaku. Tapi kita jangan bersumpah dengan benda-benda. Man kana halifan, kata Nabi SAW, falyahlih billah, dia kena bersumpah dengan nama Allah. Jangan sumpah dengan benda lain. Demi itu, demi ini tak boleh. Kita kena kata demi Allah, itu je. Maka yang pertama sekali Allah Ta'ala bersumpah. Kemudian hari-hari 10 ni di antara hari yang kita diminta supaya banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul Hajj Allah sebut ayat 28,
wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa yazkuru ismallah, banyaklah sebut nama Allah Taala pada hari ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah dikenali, iaitulah hari kita kerja haji ataupun hari awal Zulhijjah. Dalam ayat lain kata ayyamin ma'dudat. Maka hari-hari ini, dalam 10 hari yang terawal ini, para jemaah sekalian, biarlah kita perbanyakkan ibadat yang kita akan senaraikan di sini secara ringkasnya insya-Allah. Yang ketiga, Nabi SAW telah menamakan hari 10 awal Zulhijjah ini bi annaha afdalu ayyamid dunya, hari yang paling afdal dalam dunia ini. Hari yang paling afdal dalam dunia ini hari apa? Hari 10 awal Zulhijjah. Hadis yang diriwayat oleh Jabir radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari yang paling afdal dalam dunia ini iaitulah hari 10 awal Zulhijjah. Maka itu riwayat Al-Bazzar dan Ibn Hibban bihasbi sanadin Al-Hasan. Kata di Imam Ibn Katsir wa bil jumlati, maknanya hari ini ialah hari yang paling afdal dalam setahun. Allahu Akbar. Nak bandingkan Ramadan, Ramadan malam, yang ni siang, yang ni siangnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hari 10 awal Zulhijjah ini termasuk di dalam 40 hari Nabi Musa kita pergi bermunajat. Ke dalam suratul A'raf Allah sebut, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah janji dengan Nabi Musa nak jumpa munajat 30 malam, iaitulah malam Zulhijjah, Zulqa'dah, wa atmamnaha bi ashrin, kami tambah 10 hari lagi. Kata di ulama tafsir, iaitulah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini termasuk dalam hari-hari yang besar. Yang kelima, kelebihan dia yang kelima, hari ini 10 awal Zulhijjah ini termasuk dalam 10 hari dalam bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala sebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bila kata bulan haram, artinya bulan ini besar kesalahannya orang buat salah dan besar pahala orang yang buat pahala. Allah kata la tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu. Mana jangan buat maksiat di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Jangan buat maksiat. Sebagaimana kata Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala, Qurtubi kata Allah Ta'ala nak beri pahala besar, makna maksiat dia besar. Lepas itulah kata di para ulama kita, orang pergi ke Mekah ni banyak godaan. Sebab apa banyak godaan? Sebab pahala dia besar. Bila tempat pahala besar, syaitan-syaitan pula hak jaga di Mekah bukan hak perebek, hak berpangkat-pangkat belaka, jeneral-jeneral hak jaga. Hak perebek-perebek ni pada hak jaga pagi tempat pasal pagi pasal malam kita, cukup dah. Mana pahala kita naik besar. Jadi kita kena hati-hati. Dan juga pada hari Arafah juga disebut dengan nama Akmal, hari disempurnakan agama kita, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Yang ketujuh, di antara kelebihan lagi, berkumpul banyak pada hari ini. Berkumpulnya solatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan hajinya. Bagi orang yang pergi haji lah, oleh kerana kita tak pergi haji tahun ni, maka kita orang panggil kita pelan-pelan lah, kita bagi sebut pun tak boleh nak buat. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang patut kita buat? Tengok dalam senarai ini saya dah sebut di antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan sepanjang hari 10 awal Zulhijjah ini, insya-Allah. Yang pertama sekali, tuan-tuan tanda, kalau tak ada dalam senarai ini tambah. Yang pertama, at-taubatus shadiqah, hendaklah kita banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat daripada dosa-dosa kita. Kita mengenangi balik dosa kita, kita menyesal. Jangan kita duduk main bahasa panjang umur lagi, bahasa lambat lagi nak mati. Jangan. Orang rasa lambat tu mati dulu. Kalau kita rasa nak mati, tak mati-mati pula tu. Nah, Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita supaya kita menambahkan, meningkatkan ibadat. Orang rasa dia lambat mati tu, dia berani buat maksiat. Tuhan mati awal. Sebab apa? Supaya tidak banyak maksiat dia. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tidak syarat, cuma kita rasa macam tu. Baik, yang kedua,
Program yang kedua yang kita kena buat, islahu zatal bain. Kita cuba mendamaikan di antara keluarga kita, di antara kawan-kawan kita, di antara masyarakat kita. Kita cuba damaikan. Cuma hari ni nak berdamai macam mana ustaz? Nak salam pun tak boleh. Kita kata tak semestinya salam dengan tangan. Salam itu semua benda. Dengan mulut assalamualaikum. Tangan kita kalau tak berani nak salam, kita boleh isyarat, kan? Yang pentingnya salam dengan makna beri kesejahteraan kepada orang. Jangan duk kata ke dia, jangan duk mengumpat dia, jangan maki dia, jangan ambil barang dia. Itu dipanggil salam, sejahtera. Salam tu bukan dengan mulut saja, kan? Yang ketiga adalah kita berusaha, berazam sungguh-sungguh untuk memenuhi 10 hari terawal ini dengan ibadat-ibadat yang besar. Di antara ibadat yang saya senara di sini, iaitulah kita solat berjamaah. Marilah di awal waktu, jangan duk tunggu di akhir waktu. Allahu Akbar. Dia kata pergi lambat tak boleh. Saya tengok ada airline kat luar tu, dia kata kalau orang komat tutup pintu dah. Tak masuk dah kita. Dan hari Jumaat nampaknya ada positif sikit Covid mari ni. Awal sikit orang mari masjid. Tidak awal sikit. Kalau mari lambat tak boleh masuk. Ana sendiri pun kita airline, apa nak bahaya Jumaat, mari sebelum azan. Sebab bila kita azan, kita duduk atas mimbar, duduk ketemu orang duduk main nembok dahi lagi. Kerja apa. Nak masuk masjid mari awal. Mari awal sungguh orang. Itu corona punya faedah. Maka 10 awal ni kita cuba berazam untuk cepatkan sikit. Mari ke masjid awal, kita cuba perkemaskan sikit. Nak mari masjid tu ambil wuduk di rumah siap-siap. Siwak, gosok gigi. Jangan duduk main sebatang atas motor lagi, jangan. Siapa di masjid, jangan tunggu. Cukuplah jadi jaga 2 orang jaga pendaftar cukup. Orang lain masuk masjid, solat tahiyatul masjid ataupun solat qabliyah, kemudian kita berzikir, baca Quran sampai imam keluar. Baik. Yang keempat, al-bu'du 'anil ma'asi. Kita jauhkan diri kita daripada jenis maksiat. Sebab apa? Maksiat dalam bulan haram ni lebih besar dosanya daripada maksiat di luar bulan-bulan haram. Maka yang kelima, kita perbanyakkanlah solat-solat sunat. Sebab apa solat sunat kena banyak? Sebab ini peluang kita nak menambahkan ibadat. Yang keenam, perbanyakkan zikir. Dalam hadis Nabi kata, tengok hadis yang dia ketah tuan-tuan tu. Dia kata fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir wat tahmid. Perbanyakkan kita selalu sebut lidah kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan yang ketujuh, kena perbanyakkan sedekah. Banyak sedekah. Sedekah, carilah orang-orang yang pakai miskin, yang memerlukan. Kalau bulan Ramadan kita sedekah ke apa? Buka puasa. Apa salahnya untuk hari raya ni kita sedekah, korban. Oh, dia kata ustaz saya korban di Palestin. Tak apa, hantar lagi. Saya korban di Burma. Tapi saya juga kena korban di mana tempat saya berhari raya. Jangan lupa tu. Pakai senyak ya. Mana senyak tahu? Palestin tahu ni. Oh, sedap. Mana senyak tahu? Burma tahu ni. Lah. Hak kita hantar tu kita dengan Allah, tak payah istihar. Tapi di rumah kita mesti ada korban yang kita kena buat. Sunnah kita berkorban sendiri, kita tengok daging korban, kita tengok korban, kita bertakbir, kita makan daging, kita sedekah pada jiran-jiran tetangga kita, kita hadiah pada jiran-jiran yang kaya-kaya, kita sedekah pada orang miskin. Masya-Allah tabarakallah. Kena ada. Dan jangan lupa yang besar, iaitulah puasa pada hari Arafah, seperti yang telah saya sebut tadi para jemaah sekalian. Kemudian kita berkorban, itu yang yang ke-9. Yang seterusnya iaitulah pada yang ke-10, betulkan niat kita. Semua benda kita nak buat benda baik, insya-Allah walaupun kita tak dapat buat, kita akan dapat pahala niat yang baik. Yang terakhir, musim PKP ini dia terhad dia punya waktu jadual kuliah dah. Yang terakhir tengok dalam kertas ni, bagi orang yang niat nak korban, sunatnya bagi dia bila masuk 1 Zulhijjah tak boleh lagi dia potong kuku dengan potong rambut. Itu sunat. Dalam kertas tu ada. Tuan-tuan bacalah. Sunatnya kita siap 30 Zulqa'dah juga pergi potong kuku, gunting rambut. Anda misal siap-siap, bila masuk 1 Zulhijjah jangan buat apa-apa sehingga selesai kita korban, baru kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua muslimin dan muslimat. Risalah kita ni 10 terawal bulan Zulhijjah, tuan-tuan boleh ambil
dan juga boleh ambil dalam PDF, dalam Facebook, dalam mana-mana tempat yang telah saya letak. Mudah-mudahan kita dapat meraih pahala yang besar insya-Allah. Kata di para ulama, kalau malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui 10 malam terakhir, tapi hari Arafah sudah dikenal pasti. Kalender sudah tulis hari Arafah. Jadi jangan buat-buat lupa. Siapa mereka tak berpuasa juga pada tahun ni, kita kata rugi besar kita. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat laksanakan yang 10 perkara tilka asyaratun kamilah yang telah saya sebut secara ringkasnya tadi insya-Allah. Sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.